Januari yang yang mana akan dikendalikan oleh pihak press reader, iaitu salah satu pangkalan data yang ada di dalam portal e-Pustaka. Kepada semua yang telah menjadi ahli e-Pustaka, saya amat berterima kasih dan sama-samalah kita dapat berkongsi maklumat hari ini dengan Encik David Chu, iaitu salah seorang tenaga pengajar di press reader yang mana beliau amat luas, lama pengalamannya dengan Perpustakaan Negara Malaysia dan memang tak boleh disangkal lagi lah dia punya knowledge dia, kemahiran dia tu. Untuk tu kepada siapa-siapa lagi rakan-rakan di sini yang masih belum menjadi ahli pustaka, anda adalah digalakkan untuk menjadi ahli pustaka kerana untuk menggunakan perkhidmatan latihan pangkalan data mana-mana sajalah pangkalan data di dalam portal pustaka, anda kehendaki untuk menjadi ahli terlebih dahulu. Tak mudah, bukan susah sangat pun, mudah sangat untuk jadi ahli. Cuma perlu mengisi butir-butir peribadi di paparan muka portal pustaka, seperti nama, seperti dalam kad pengenalan, nombor kad pengenalan, alamat dalam kad pengenalan ataupun alamat untuk pos apa-apa saja untuk dihantar ke alamat itu aktif masih digunakan. Nombor telefon yang masih digunakan dan juga alamat email yang aktif. Ialah memudahkan apa-apa saja maklumat ataupun perkongsian daripada pihak e-Pustaka kepada pengguna. Okey, seterusnya saya nak bagi satu pengumuman. Sebelum tu saya lupa pula saya nak kenalkan diri saya. Saya Rosmaini Salihuddin, wakil daripada bahagian sumber elektronik yang akan menjadikan bersama-sama dengan wakil presiden iaitu Encik David Chu, bersama rakan saya yang ada Puan Siti Safarah dan juga satu unit lagi yang bersama unit ini Puan Azlina. Kami sama-sama akan mengendalikan sesi pagi ini sehingga ke hujung nanti. Harap semua dapat bersama-sama dengan kami sehingga ke akhir sesi ini. Untuk itu saya nak memberi satu maklumat lah berkenaan dengan e-Pustaka pada masa sekarang. Sistem e-Pustaka tak berapa stabil. Jadi kalau mana-mana yang nak mendaftar tu mungkin ambil masa sedikit. Walau bagaimanapun pihak kami di PNM bertukus lumus untuk membetulkan keadaan ini adalah masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Dan saya percaya dengan pengalaman Encik David Chu selama ini bersama-sama dengan training e-Pustaka akan dapat memberikan tuan-tuan dan puan-puan satu pengalaman yang baik, ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Encik David Chu untuk berkongsi maklumat yang ada di dalam pangkalan data press reader. Silakan. Baik, terima kasih Puan Rosmani dan Puan Safar juga dan pihak Perpustakaan Negara Malaysia. Okay, nama saya ialah David Chu dan saya adalah representatif kepada press reader di Asia Tenggara. Jadi saya punya bahagian ialah dari segi digital dan syarikat saya ialah Universiti Perpustakaan Malaysia. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi dan seperti berikut, terima kasih latihan press reader hari ini. Jadi seperti yang dibincang dengan Puan Rosmaini, okay, kita memang bekerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia selama saya rasa 10 tahun. Jadi dari segi kita punya latihan dan dari segi perubahan daripada press reader sudah meningkatlah ke ikut dari tahap antarabangsa, di mana sebagai satu negara Malaysia kita mestilah ada tahap international standard dari segi menjadi satu negara yang maju dan bertanding dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia.
Jadi hari ini saya punya latihan ialah di mana saya akan memberi satu pentunjuk di mana macam mana kita menggunakan press reader dan apakah dia press reader di kalangan masyarakat kita atau di seluruh dunia. Okey, jadi saya akan sharekan itu punya saya punya sekejap minta share kat sini sekejap. Kalau saya letak kat sini dan share, lepas itu saya akan tutup sekejap. Okey, tak apa. Dari sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat di depan, alright, okey. Sekiranya tidak, tolong maklumkanlah kepada kita. Okey. Jadi di sini ialah press reader, okey. Jadi press reader sudah berada di boleh kata di dunia ni selama 20 tahun dah. Jadi perubahan dah meningkat dah beberapa kali dah sehingga hari ini kita ada dia punya panggil facelift lah di mana kita memberi satu kesenangan untuk masyarakat untuk membaca surat khabar dan majalah-majalah di seluruh dunia. Di dalam press reader kita ada 7,000 surat khabar dan majalah di mana tiap-tiap majalah dengan surat khabar pengguna dapat membacalah di dalam sana. Cara macam mana nak masuk ke dalam press reader ialah senang. Okay. Daripada nombor satu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam Perpustakaan Negara Malaysia, anda boleh menggunakan dia punya wifi. Okay. Bila masuk dia Perpustakaan Negara Malaysia punya wifi, anda akan dapat terus masuk ke dalam web browser dan dia punya URL press reader dan membaca dia punya surat khabar dengan majalah. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan mobile apps kita, iaitu press reader. Okay. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan berada di kawasan di antara 100 meter, okay, di kawasan Perpustakaan Negara Malaysia, anda akan dapat masuk ke dalam press reader melalui kita punya apps. Nah, satu perkara yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat ialah bila anda menggunakan press reader, anda perlu register ke dalam press reader. Okey, saya akan sign out dulu, minta maaf. Okey, saya akan tunjuk. Jadi setiap press reader pengguna, okey, bila mereka nak membaca press reader, okay, mereka ingin nak share atau menggunakan kita punya peralatan-peralatan di dalam press reader, anda kena sign up atau register ke dalam kita punya portal. Okay. Ini bermakna anda akan ada akaun persendirian di mana anda boleh menggunakan kita punya boleh kata maklumat lah yang dia berada di dalam press reader. Jadi satu lagi saya kena ingatkan kepada pengguna, seperti macam Puan Ros kata baru saja, di mana e-pustaka punya portal mereka mengalami sedikit masalah, tetapi bila itu sudah diselesaikan, tuan-tuan dan puan-puan boleh register ke dalam e-pustaka, di mana di sana tuan-tuan dan puan-puan boleh terus masuk ke dalam kepada press reader juga. Okay, walaupun berada di mana-mana di seluruh dunia. Okay, asalkan anda adalah seorang rakyat Malaysia lah, sebab kalau anda nak register ke dalam sana, anda perlulah jadi seorang rakyat Malaysia. Jadi ini memang khas untuk kita punya masyarakat. Jadi okay, jadi bila misalnya kata kita dah masuk ke dalam sini, okay, tuan-tuan dan puan hanya kena sign up. Sign up dia memang senang, pergi ke atas kanan, okay, di mana ada dia punya sign up, dan tuan-tuan dan puan-puan masukkan email address. Okey, kat sini email, lepas tu password anda, okey, lepas tu nama, okey, lepas tu terus create my account lah di dalam sini. Okey, bila sudah create, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat masuk ke dalam press reader punya platform. Okey, jadi saya akan masuk saya dulu punya. Jadi saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan masuklah terus begini.
Jadi bila sudah masuk, jadi tapi penting sekali kalau nak terus masuk ke dalam itu punya akses, tuan-tuan dan puan-puan perlu either berada di dalam kawasan Perpustakaan Negara Malaysia ataupun melalui U-Pustaka. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terus masuk tanpa masuk ke dalam kedua-dua ini punya bahagian, bila anda register kat luar, anda hanya dapat melihat muka surat satu saja, itu punya surat khabar dengan majalah. Tetapi anda tidak dapat membacalah kandungan-kandungan di dalam sana. Jadi penting sekali tuan-tuan dan puan-puan ingat, okey, kalau nak mendapat akses penuh kepada press reader, tuan-tuan dan puan-puan kena ikut itu punya langkah-langkah lah, iaitu either pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia, okey, ataupun melalui U-Pustaka. Okey, alright. Jadi okey, so bila sudah masuk, jadi seperti yang saya kata, memang kita ada banyak surat khabar dengan majalah yang berada di dalam press reader. Jadi bagi kita sebagai pengguna, memanglah banyak benda yang kita nak baca. Jadi cara-cara macam mana kita nak baca ni, of course kita kena tahulah macam mana nak mencari maklumat itu. Tetapi kebiasaannya bagi pengguna yang baru, mereka suka macam mana boleh rujuklah di dalam punya penggalan data di dalam sini. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok sini, yang ke atas sini sebelah kanan kita ada katalog. Okey, di mana kalau tuan-tuan tekan katalog, dia akan keluarkan itu punya dari segi semualah dia punya kandungan features, di mana mereka akan memberitahu anda, press reader akan memberitahu anda apa yang ada dalam press reader menenangi surat khabar dengan majalah yang berada di sini. So di sini pun kalau tuan-tuan puan-puan tengok sini, recently read maksudnya baru saja yang saya baca sebelum ini akan letaklah dipaparkan di depan sini. Sekiranya kita turun ke bawah sini, kita akan tengok dari segi publication. Okay, dia akan dibahagikan kepada dua, di mana ada surat khabar, newspaper dan magazine, majalah. Dan kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, memang banyaklah surat khabar dengan majalah. Dan kalau tuan-tuan puan-puan kalau tengok kat sini, all countries, okay, maksudnya ialah saya boleh memilih negara-negara punya surat khabar majalah. Okay, saya nak baca. Okay, so anda boleh letaklah dia punya tick di dalam sini. Jadi misalnya kata saya nak baca pergi ke United Kingdom, okay, saja, atau Saudi Arabia, okay, dan saya pergi ke bawah sini kata done. Okay, apa berlaku ialah dia akan tarik semua surat khabar daripada UK dan daripada Arab Saudi lah, okay, dan majalah dia di sini. Okay, anda dapat membaca. Okay, dan kalau tuan-tuan tengok kat sini, ada nampak dia punya bahasa, language. Okay, jadi di sini anda boleh tengoklah, okay, ada beberapa bahasa, okay, anda boleh asingkan. Misalnya kata kalau anda nak membaca bahasa Inggeris dan bahasa Arab, okay, surat khabar dengan majalah itu akan diasingkan, okay, kepada itu punya bahagian dia. Okay, jadi tuan-tuan puan akan dapatlah melihat apa tipe kandungan. Jadi ini boleh macam mana diaturkan susunan yang kehendak itu punya pengguna di sana. Okey. Jadi dari sini kalau kita turun ke bawah, kita pun ada kategori dia. Jadi di dalam press reader, kategori dia memang banyaklah yang kita kumpulkan. Okey, kita kalau kita misalnya kata kalau kita nak dari segi tengok haiwan pelihara, seperti ada yang suka kucing, okey, kita boleh tengoklah modern cats. Okay, then after that macam sekiranya sesiapa yang membela kuda, memang boleh tengoklah dalam keadaan apa yang ada dalam apa masyarakat akan di sini. Dan walaupun kita turun ke bawah sini, kita tengoklah ada arts. Nah, arts di mana kita boleh tengoklah dari segi dia punya tayangan arts apa yang ada di seluruh dunia, kita pun boleh baca surat khabar dia. Otomotif, yang apa yang kita nak baca, seperti kalau lelaki memang dia sukalah kalau baca otomotif di kalangan masyarakat. Jadi kita boleh pilihlah seperti Top Gear, Cars, Classic Cars. Jadi semua ni lah. Okay. Jadi ini ni macam sekejap, saya naik atas sekejap. Lepas tu saya akan katalogkan. Lepas tu
supaya menyenangkan anda dapat melihat seterusnya semua. Jadi okey, kalau dari segi misalnya kata aviation, okey, kapal terbang. Sesiapa yang minat kapal terbang, anda boleh membaca surat khabar, majalah-majalah surat-surat majalah-majalah aviation di sini. Kalau macam sesiapa yang sekarang saya rasa ramai rakyat Malaysia sekarang memang minat dalam macam mana kata kapal layar. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke pelabuhan Langkawi, anda akan dapatlah tengok kebanyakan kapal layar yang dimiliki oleh orang Malaysia, dan kalau pergi ke Port Dickson pun sama juga, banyak. Jadi ini memang sesuai lah untuk sesiapa yang ingin nak membaca, menenangi kapal layar atau bot-bot yang berada lah di seluruh dunia. So, di bawah sini pun anda tuan-tuan dapat membaca macam mana katakan perniagaan dan apa yang berlaku di dunia. Jadi kita, kalau tuan-tuan boleh lihat di sini, kita ada majalah-majalah seperti Economist, okay, Foreign Affairs, Forbes dan seterusnya sehingga sampai ke Bloomberg Business Week. Okay. Jadi memang banyak punya kandungan yang ada kat sini. Dan di dalam press reader, semua surat khabar dengan majalah akan macam mana kata perbaharui tiap-tiap hari. Okay, untuk surat khabar akan tiap-tiap hari, dan kalau bagi majalah, of course kalau tengoklah dia sebulan sekali. Tetapi ada yang seperti saya rasa macam Economist, saya rasa 2 kali sebulan macam tu. Okay. Now, bukan saja untuk kadar bagi orang dewasa yang boleh menggunakan press reader. Misalnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak-anak, okay, dan anak-anak anda ingin membaca komik, okay, seperti macam zaman saya, memang kita dari kecil kita memang suka baca majalah-majalah kanak-kanak seperti Bino dan seterusnya lah. So anda boleh tengoklah kat sini ada banyak majalah-majalah yang sesuai kanak-kanak supaya mereka boleh membaca itu punya kandungan di sini. Okay. Jadi dia boleh pilih lah yang semua dalam sini. So, kita boleh tengoklah kat sini semua. Okay. So ni untuk kanak-kanak. Lepas tu dari segi untuk remaja atau bagi orang yang dewasa yang ingin nak memahami apa yang teknologi yang baru yang berlaku di seluruh dunia. Kita memang ada punya majalah seperti T3, PC World, bersama dengan Popular Science. Popular Science memang boleh kata dia adalah satu majalah yang popular di seluruh dunia. Okay. Ramai pengguna dia ialah remaja-remaja yang ingin nak baca menerangi sains, apa yang baru yang terlibat di dunia ni. Jadi semua ni ada dalam sini. Dan kebanyakan saya punya pengguna, mereka suka baca dia punya iPhone punya guide. Jadi mereka ada bagi balasan bahawa press reader memang menyenangkan dia orang punya kehidupan dari segi mereka menggunakan iPhone mereka yang baru. Jadi setiap kali bila iPhone yang baru dah keluar, majalah-majalah ini akan diperbarui lah dalam kandungan dia. Di mana iPhone, misalnya kata bagi saya tak pakai iPhone, tetapi saya tahu yang kebanyakan saya punya kawan bila diorang pakai iPhone, diorang minta cara macam mana nak menyenangkan mereka punya kegunaan iPhone tu harian. Jadi kadang-kadang diorang akan rujuk kepada majalah-majalah seperti berikut di sini. Jadi macam seperti kalau kita sebagai pengguna, kalau kita nak tengok dari segi hobi, kita pun boleh tengok sinilah. Okay, apa yang ada apa dalam sini, craft dan hobi, kita boleh rujuk. Okay, jadi kita boleh membacalah kandungan-kandungan berada sini. Nah, untuk yang suka buat nak rekakan rumah atau nak mempercantikkan rumah, okay, jadi macam kita tahun baru Cina nak datang dah, okay, dalam masa jangka setengah bulan. Jadi ramailah orang ingin nak tahu, nak ubahkan rumah, nak catkan rumah, nak bagi ubah suai supaya tahun baru dan seterusnya. Mereka bolehlah muzuk ke dalam sini dari segi design. Ada yang ingin nak beli rumah baru,
mereka pun boleh rujuk kat dalam sini juga. Ingin nak buat sedikit perubahan reka bentuk dalam rumah, mereka boleh carilah semua kandungan-kandungan yang berada di dalam sini. Okay, of course di sini kita boleh tengoklah, kita ada surat majalah Rolling Stone, Vanity Fair, Reader Digest kat sini untuk entertainment, seterusnya. Dan juga di bawah sini kita tengok fashion, okay, seterusnya. Dan makanan, of course, bagi saya rasa dalam masa 6 tahun lalu, saya sedang buat satu taklimat di Sarawak. Ramai peserta kat sana, diorang memang minat dari segi food and drink, disebabkan mereka sebagai kadang-kadang mereka sebagai keluarga, diorang ingin cari resepi yang baru di dalam sini. Jadi mereka akan rujuklah ke dalam sini untuk mendapat resepi tersebut. Jadi mereka berasa puas hati dan gembira. Sebab apa dah? Kalau dari segi merujukkan dalam online macam Google bersama dengan yang kat sini, dalam online dia memang tak ada gambar-gambar yang boleh menarik itu punya pengguna. Jadi itu sebab kita punya majalah-majalah tersebut yang berada di dalam sini, bukan saja dari segi dia punya resepi-resepi yang ada, tetapi dia ada dia punya gambar bila dia memberi itu punya maklumat, okay, untuk dapat menarikkan itu punya pengguna untuk mencuba, okay, itu punya resepi. So kita pun ada juga macam untuk lelaki punya bahagian, seperti macam dari segi lelaki punya fashion, okay, untuk bagi zaman sekarang, okay, dari segi kesihatan, okay, cara macam mana kita nak menjaga diri sendiri ada di dalam sini. Dan juga bersama juga di sini juga kita ada juga untuk bagi masyarakat perempuan, okay. Jadi di mana mereka boleh tengoklah fashion tersebut, apa yang ada di pagi tahun inilah 2024. Di bawah sini pun kita ada gaming. Kalau tuan-tuan dapat melihat dia punya gaming. Okay, so remaja-remaja yang ingin nak faham, nak tahu apa yang baru dalam gaming, mereka boleh rujuk ke sini lah. So kita pun ada macam kesihatan, health dan fitnesses. Okay, cara macam mana kita nak makan, nak menjaga kita punya kesihatan pun ada majalah dia. Dan of course sejarah dengan sains, di mana kalau kita punya anak-anak semua kalau ingin nak melanjut atau mengetahui apa-apa yang berlaku di seluruh dunia mengenai sejarah dengan sains, boleh rujuk ke sinilah. Sesiapa yang ingin nak buat macam kata garden atau nak mencantikkan kawasan rumah, kita pun ada juga dari sini. So kita punya list memang pergilah sampai ke bawah. Local living, dari segi music, kalau siapa yang minat dalam main gitar, drum, terusnya ada kat sini. Dan surat macam kata news yang berada di seluruh dunia pun ada kat sini. Okay, outdoor, parenting, di mana sekiranya anda menjadi ibu bapa yang baru, apa yang cara macam mana kita nak mendidik kita punya anak, okay, macam mana kita nak menjaga anak-anak seterusnya, ada kat sinilah seterusnya. Dan sekadar dari segi fotografi, okay, dari segi agama, sports dan travelling, memang semua adalah di dalam press reader. Jadi tuan-tuan dan puan, 7,000 punya surat khabar majalah, ya, memang banyak kat sini. Okay. Jadi cara macam mana kita nak membaca dan mencari maklumat, of course itu terpulang anda lah, anda boleh rujuk dari sana. Tetapi bagi saya, kalau kita nak baca surat khabar majalah, misalnya kata saya akan cuba, okay, macam kata saya pergi ke bawah sini, publication, okay, saya nak pergi ke misalnya kata cari negara Malaysia dulu, katakan misalnya kata Malaysia, mana Malaysia. Okay, Malaysia kat sini, okay, lepas Sudan, okay. So dia akan susun, okay, di mana Malaysia punya, dan saya akan tengok see all kat sini untuk surat khabar. Saya akan letak semua kat dalam sini. Okay, jadi kita ada The Star, Nanyang Simpau, New Straits Times, Borneo Post, The Sun, okay, Metro, lepas tu Utusan Borneo kita ada,
Lepas tu seterusnya kita ada berita harian dan sebagainya lah. Okay. Jadi untuk seseorang nak membaca itu punya surat khabar seterusnya, misalnya kata kita pergi ke harian Metro lah. Okay, kita tekan saja, masuk ke dalam sini. Jadi tuan-tuan akan dapat lihat dia punya muka surat kat sini. Jadi harian Metro, dia punya tarikh berada di sini 18 Januari 2024. Now, kalau tuan-tuan nampak kat sini, add to my publication. Maksudnya ini kalau kita tekan add to publication, ialah tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu mencari itu punya penerbit, okay, surat khabar atau majalah seterusnya. Mereka akan hantar itu punya, kalau yang baru sudah ditermukakan, mereka akan hantar kepada akaun anda. Okay, jadi anda perlu saja ialah klik di mana add to my publication, so tak payah risau. Okay, no, so di mana macam mana anda akan mendapat itu punya publication. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke atas sebelah kanan kat sini, nampak, okay, nampak saya punya gambar Malaysia kat sini, gambar kita punya bendera Malaysia. Okay, ditekan, okay, jadi akan nampak my channel. Okay, jadi ini adalah akaun anda. Itu sebab saya baru dari permulaan saya menggalakkan pengguna register dalam Pressreader supaya apa-apa yang anda nak menggunakan kita punya peralatan atau maklumat, dia akan membawa manfaat kepada lah terus dari situ. So misalnya kata saya pergi my channel, okay, jadi inilah saya punya channel. Okay, jadi semua ni saya akan disimpan. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana nak simpan itu punya artikel-artikel yang berada dalam surat khabar atau majalah, okay, di sini. Jadi kalau tengok dari segi sini, my collection, saya boleh macam kata bahagikan kepada saya punya tajuk-tajuk tersebut. Okay, jadi saya boleh simpanlah semua kandungan yang berada dalam sini. Okay, nanti saya akan tunjuklah macam mana saya buat. Okay, jadi semua di dalam sini. Okay, saya boleh membacalah saya punya semua kandungan. Okay. Jadi, okay, channel feed. Okay, so kalau saya pergi balik kepada sini, sekejap. Jadi, okay, untuk membacakan Metro, saya boleh tekan read now kat sini. Dan di dalam sini tuan-tuan dan puan-puan akan teruslah dapat membaca, boleh menyemak. Okay, semua muka surat khabar tersebut. So misalnya kata kalau kita tengok dari sini, kalau kita nak tengok, nak baca, okay, kita boleh. So katakan kita nak baca satu daripada dia punya artikel, okay, kita boleh pergi ke atas sini dan kita tekan, okay, lepas tu kita boleh pergi dekat lah. Kalau kita tak nak, kita tekan saja dia punya itu punya tajuk, dia akan menuju ke arah di mana dia akan sesuaikan cara di mana kita boleh membaca itu punya artikel-artikel tersebut di dalam sini. Okay, jadi senanglah bagi yang sesiapa yang pakai misalnya kata laptop ke, dia mereka boleh baca dari sinilah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tengok dari sini, kalau di sini ada nampak 3 butang kat sini. Okay, 3 butang ini ialah kita punya peralatan. Okay, jadi kalau tuan-tuan tekan, tuan-tuan dan puan akan dapat melihat, kalau nak baca page view seperti yang saya tunjuk dari permulaan, anda boleh merujuklah kepada sana. Kalau kita nak letak komen menenangi misalnya kata artikel ini, kita pun boleh juga letak komen dalam sini. Jadi bila anda letak komen, sesiapa yang menggunakan Pressreader melalui Pustakaan Negara Malaysia akan dapat membaca komen-komen tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah satu cara kita boleh memberi kita punya, macam mana kata, kita punya penjelasan, atau kalau kita nak buat komen menerangi satu punya itu punya artikel, kita boleh letak dalam sinilah. Kita pun boleh letak juga letak video dalam sini atau gambar yang ada untuk menjadi satu kandungan yang support lah untuk kita punya perbicaraan di sini. Okay, so inilah komen.
Dan sekiranya anda ingin nak simpan artikel ini, okay, tuan-tuan dan puan boleh simpan dalam akaun anda. Jadi hanya boleh kata save in collection. Okay, macam saya kata baru saja tuan-tuan dan puan-puan, saya punya folder-folder kat dalam sini kan. Okay, jadi kalau misalnya kata saya nak rekakan satu lagi folder, saya hanya boleh buat create new collection. So saya letak dan saya namakan katakan PNM, okay, PNM saja, misalnya kata letak PNM lah. Okay, super create. So apa yang sudah berlaku saya akan save, ataupun misalnya kata dalam folder-folder yang lain kalau saya nak simpan kat sana pun juga boleh. Kita boleh letak, okay, kita boleh letaklah petanda dia dekat sini. So kita save. So apa yang berlaku ialah ini punya artikel akan disimpan dalam kita punya account. Jadi itu punya simpanan itu akan berada kat sana seumur hidup. Sekiranya anda tidak, kalau misalnya kata saya pergi ke, katakan pergi keluar kat sekejap, pagi-pagi saya bangun dan saya nak rujuk balik yang semalam saya simpan itu punya artikel, saya pergi ke saya punya account, pergi my channel. Lepas tu dia akan keluar dari sini dah. Tuan-tuan dan puan dapat melihat sini. So kita boleh teruslah membaca dia punya artikel lah yang ada di sini. Senang saja dari sana. Jadi misalnya kata kalau yang lain, macam kita tengoklah kat sini kita sudah save 18 Januari 2024. Anda dapat melihatlah. Jadi okey, lagi satu kat bawah sini, anda tuan dan puan-puan boleh sharekan ini punya artikel melalui social media anda. Okey, misalnya kalau kata anda nak sharekan dalam Facebook, anda boleh sharekan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada misalnya kata yang dulu panggil Twitter, anda boleh simpanlah di dalam Twitter dan wawarkan kepada kawan-kawan anda lah di kawasan apa di kalangan kawan anda. Okay, anda juga boleh email lah kalau anda nak buat, ataupun copy dia punya link. Evernote, OneNote, Instapaper ini ialah social media yang saya rasa perpustakaan guna dan institut-institut yang guna lah. Tadi itu tak terlibat dalam kita punya sebagai pengguna lah di sini. Tapi selalunya pengguna dia akan pakai copy link, Facebook, Twitter atau email dari sini. Okay? Okay, right. So tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi benda ialah anda boleh copy itu punya artikel dan pastekan di Words atau di mana-mana social media anda nak simpan. Anda boleh buat juga. Jadi dari segi apa? Dari segi misalnya kata copyright, ramai pengguna bila saya sudah memberi taklimat ini atau pelatihan ini, mereka akan tanya sekiranya kalau mereka menggunakan kandungan yang berada di dalam press reader dan misalnya kata sharekan dengan orang lain, adakah kita terlibat dalam itu punya copyright, dari segi adakah masalah dari jadi tuan-tuan puan-puan, saya boleh syorkan tuan-tuan puan-puan bila sharekan semua kandungan-kandungan yang berada di dalam press reader, anda akan ada dia punya kuasa lah. Okay, persendirian. Sebab apa dah? Sebab kalau anda share, dia akan kata di bawah press reader. Jadi tuan-tuan puan-puan tidak perlu risau dari segi dia punya copyright. Okay, alright. Jadi sekadar itu press reader akan mengambil tanggungjawab dari sana. Okay, itu yang penting. Dan lagi satu, kalau tuan-tuan puan-puan nak ingin print kan itu punya artikel, tuan-tuan puan-puan bolehlah print. Okay. Jadi kata segi dari sini, anda kalau nak gunakan untuk rujukan mungkin dalam mesyuarat atau nak bagi kepada pengetua anda bolehlah printkan keluar itu punya kandungan tersebut. Okay, alright. So itulah dia punya misalnya kata itu punya manfaat dia punya kita punya peralatan lah di sini. Okay, upvote, downvote, okay lah biasa macam kita kata kalau you suka ini punya artikel, anda boleh upvote lah. Kalau you tak suka ini punya artikel, you boleh letak downvote kat bawah sini. Okay, so inilah adalah petanda dia punya peralatan. Dan satu lagi saya nak bagi tahu ialah bila anda
pergi baca sampai ke hujung, tuan-tuan dan puan akan dapat lihat kat bawah sini pun ada dia punya peralatan di sini. Jadi kita ada di merata-rata tempat. Jadi senang untuk macam mengakses itu punya peralatan kita. Jadi dari sini pun anda boleh permulaan, anda boleh tekan kat depan. Walaupun kita sudah baca sampai hujung, anda pun boleh letaklah you punya komen ke apa benda ke kat dalam sini. Jadi di mana-mana kita punya peralatan ada berada kat sana. Okay. So saya akan pergi balik. Jadi okay, lagi satu saya nak bagi tahu ialah bila kita pergi bawah sini, okay, misalnya kata saya tekan kat sini, misalnya kata, okay, katakan surat khabar Sinchu Daily, okay. Satu kebaikan press reader ialah di mana kalau kita tengok sini, okay, kalau kita tengok Sinchu lah, bila kita tekan kat depan kat sini. So kalau tuan-tuan tengok kat sini dia punya tarikh, okay, 16 Januari lah 2024. Saya pilih yang 16 Januari lah 2024. So kalau saya tekan dia punya, misalnya kata dia punya tarikh kat sini, tekan keluarkan dia punya kalender. Jadi kita memang ada rujuk daripada surat khabar sepanjang 3 bulan. Kalau katakan kita sudah miss surat khabar atau satu majalah, kita boleh pergi balik. Okay, alright. 3 bulan dan kita boleh baca. Misalnya kata Oktober 2023, kita katakan 1 hari bulan. Okay, kita boleh tarik balik itu punya surat khabar yang itu hari punya. Okay, dan kita boleh baca. Okay, so katakan misalnya kata kita baca lah, kita read now. Of course macam saya memang daripada sekolah kebangsaan, jadi minta maaf saya punya bahasa Cina memang sudah lekuk. So tak begitu pandai. Jadi disebabkan belajar kat sekolah kebangsaan, saya punya bahasa Malaysia lebih bagus daripada bahasa Cina. Okay, jadi tak apa. Misalnya kata kalau saya nak tahu sebagai seorang rakyat Malaysia, apa Sinchu ni dia nak baca, nak apa dia tulis kat sini. Jadi apa saya boleh buat, saya akan tekan dia punya tajuk. Okay. Dan dia akan tukar kepada bahagian di mana kita membaca dia punya artikel. Jadi saya nak tahu apa yang dia tulis kat sini. Okay. Satu punya ayat pun saya pun tak faham. Jadi saya akan pergi kepada saya punya peralatan. Dan kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya akan pergi ke bawah, ada panggil translate artikel. Jadi kalau kita translate artikel tu, kita ada beberapa perbahasan di sini. Okay, di mana yang terdekat sekali yang saya boleh faham ialah bahasa Inggeris lah. Jadi saya akan tekan. Dan apa berlaku ialah press reader punya translator, okay, dia akan translate itu punya bahasa kepada bahasa Inggeris. Jadi kita akan dapat membacalah apa yang dalam Sinchu Daily yang itu punya artikel yang tulis itu punya kandungan kita sana. Okay, jadi kita dapatlah rujuk di sini. Okay, misalnya kata kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin nak copy, anda pun boleh copy juga. Okay, lepas tu pastekan di mana anda ingin nak apalah, nak baca seterusnya dari sana. So dari sekadar ni ialah satu kebaikan lah dalam press reader. Okay, dalam jangka masa akan datang kita akan ada dalam bahasa Malaysia, tetapi itu akan minta maaf, tapi kita akan makan sedikit masa. Dalam masa akan datang kita akan adalah itu juga bahasa tersebut lah di sana. Okay. So, ini soalan kata, okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya dah tunjuk kat sini, okay, memang banyak. Okay, banyak punya surat khabar dengan majalah. So, misalnya kata saya nak tahu macam mana kita nak tahu perkara-perkara yang berlaku. Okay, ni soalan kata. Saya nak cari satu misalnya kata artikel menangi satu berita atau berita. Kita boleh pergi ke di sini, kalau tuan-tuan puan tengok kat sebelah atas kanan kat sini, kantor kat sini kan.
tuan-tuan boleh tekan itu di counter. Boleh tekan. Okay, kita letaklah satu misalnya kata keyword kat sini. Okay, misalnya kata kita nak tengok katakan kita nak tahu Malaysia. Okay, now kalau kita nak pilih dia punya bahasa dalam itu punya surat khabar dengan majalah, okay, kita boleh apalah, kita pilih lah. Okay, so tak payah pilih dulu. Publication, kalau kita tengok dari segi publication dari mana, dari segi kategori apa, kita pun boleh pilih. Okay, kalau tidak nak, okay, tak apa. Dan of course kalau kita tahu dia punya penerbit, author siapa dia, kita boleh letaklah. Kalau katakan dari segi dia punya tarikh, bila-bila masa kita nak tahu apa yang ditulis menenangi Malaysia, kita boleh cari dari sinilah. Kalau katakan dalam jangka masa 3 hari ini, okay, kita boleh pilih apa sudah ditakluk dalam surat khabar majalah di seluruh dunia menenangi Malaysia. So kita boleh search. Jadi apa yang berlaku, okay, kita punya metadata, kita akan tarik semua, okay, surat khabar majalah yang ada dia punya ayat Malaysia kat sini. So kita boleh tengoklah Borneo Post, Star, New Straits Times, Muscat Daily. Lepas tu kalau kita rujuk sekali lagi, kita tengok The Sun, Borneo Post. So kadarnya banyaknya luar negara, Qatar punya Tribune pun ada tulis menerangi Malaysia. Dan seterusnya kita ada dalam sini. Jadi kita boleh bacalah semuanya yang kandungan-kandungan tersebut. So misalnya kalau katakan kita pergi ke misalnya kata kita tengok kat Qatar Tribune, kita boleh tengoklah baca. Okay, Jordan Trash Malaysia, okay. Semua ni, okay. Jadi kita boleh baca. Dan kita pun boleh tengok apa maklumat dia yang berada. Kalau you nampak kat sini, 7 lagi punya majalah penerbit-penerbit yang tulis menerangi Malaysia dalam sini. Okay. So kalau tadi sekadar semua punya aksesi, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat akses ke dalam press reader, semua dia beri kandungan. Okay. Jadi macam saya katalah, memang banyak, okay, punya kandungan. So memang kadang-kadang orang yang suka nak baca mungkin dari segi negara, kita pun boleh tengok dalam sini. So macam saya katalah, okay, anda boleh pilih lah, okay, di dalam sini. Kalau misalnya kalau kita tengok dari segi Emirates, Qatar, Saudi, misalnya saya pilih lah 3 negara ni. Lepas tu saya cari, saya akan tarik semua itu surat khabar majalah. Okay. So sesiapa yang mahir dalam bahasa Arab, mereka boleh rujuk kat sini dan baca dan seterusnya. Okay. So macam seperti yang di sini, macam katakan Gulf News. Okay. So 18 hari bulan, okay, dah update. Kita tengok dalam sini. Dan okay, kita boleh baca. Now kalau tuan-tuan tengok kat depan sini kan, okay, di depan sini ada print, di mana saya tunjuklah anda nak print itu punya kandungan, you boleh print. Text view maksudnya dia akan susun atur kepada text view di mana senang seseorang tu baca. Okay. Dan satu lagi fungsi nak bagi tahu ialah listen. Okay. Jadi fungsi ni dia akan memberi satu manfaat kepada sesiapa yang pandu kereta, okay, atau naik motosikal. Okay. Nah, apa saya cakap macam tu ialah kadang-kala kita pandu kereta atau kita naik motosikal, kita nak baca itu punya surat khabar yang kita minat tu tetapi tak ada masa. Masa tu kalau dalam kereta, kalau kita nak tahu apa yang ada dalam kandungan surat khabar tu, kita boleh menggunakan fungsi inilah listen. Okay. So ada sekadar pengguna akan tanya macam mana nak guna ni punya listen kalau sekarang Encik David sedang menunjuk dalam laptop. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai apps kita, okay, dalam mobile, okay, handphone, memang kita pun ada fungsi ni di mana listen, okay. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan misalnya kata nak baca atau tak dapat membaca satu surat khabar atau majalah,
anda boleh pergi rujuk kat sini. Dia ada satu fungsi yang ni, di mana kalau tuan-tuan dan puan tekan, okay, dia akan membaca. Okay, dia punya so anda boleh berhenti kalau you tak nak dengar dulu, anda boleh continue lah dari sana. So inilah satu peralatan yang of course bagi saya memang sesuai lah untuk semua orang lah. So kalau mereka yang on the go, anda boleh membaca dia punya surat khabar dan majalah. So baru saja saya ada tunjuk bagi tuan-tuan dan puan-puan menenangi itu punya komen. Okay, misalnya kata saya boleh turun ke bawah sini, misalnya kata kalau saya pergi ke Guardian. Saya baca ni punya Guardian. Ini adalah 18 hari bulan. Mereka baru bangun saja. So saya akan pergi kepada katakan 16. Okay, kita tengok. Okay, so tuan-tuan akan tengok kat sini. Kalau tuan-tuan dapat melihat, dia ada macam 3, 1, 3, 2 semua ni. Okay. Jadi kalau kita rujuk lagi, kita tengok kat sini. Okay. Kalau tuan-tuan puan pergi ke nombor ni, kalau tekan, okay, you akan dapat membaca itu punya pengguna, dia punya komen kat sana. Okay, alright. So seperti berikut, tuan-tuan dan puan yang menggunakan press reader di Perpustakaan Negara Malaysia, bila anda membuat komen, anda boleh letaklah kat dalam sana. Jadi kebanyakan macam mana kata jurnalis. Minta maaf saya punya jurnalis pun terlupa dah apa dia. Jadi kalau jurnalis, kita ada banyak jurnalis yang akan menggunakan. Kalau dari segi sini untuk Guardian, kalau tuan-tuan pergi tengok kat bawah sini, ini adalah dia punya reporter-reporter yang tulis. Dia akan berada di dalam sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kadang-kadang boleh masuk dalam, boleh tengok itu punya jurnalis punya dia punya kerja. Okay, dia akan tulis yang agak sini. So semua ni yang mereka tulis dalam sini. Okay. Kalau misalnya kata kalau saya tengok misalnya katakan saya tengok The Star, saya tengok ada lagi kalau kita baca ada dua kita punya reporter yang ada kat sini yang guna press reader. So Encik Ahmad Razak, boleh tengoklah dia menulis dia punya artikel yang dalam sini. Jadi boleh tengoklah dia punya kandungan-kandungan yang ada dalam sini. So memang boleh kata press reader bukan saja maklumat atau kandungan yang berada di dalam sana, tetapi ialah satu social media boleh katakan untuk berhubung dengan masyarakat tersebut. Okay. Now banyak orang kata apa perbezaan dia press reader berkenaan dengan kalau daripada social media atau misalnya kata yang ada dalam internet tersebut, dia punya surat atau dia punya berita. Di mana kalau kita tengok kat sini tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kita punya kandungan, okay, atau dia punya penerbit adalah penerbit international, okay. Jadi kebanyakan mereka bila mereka menulis satu artikel, mereka mesti berwaspada, okay. Dan bila mereka sudah tulis itu punya artikel dan masuk ke dalam majalah atau surat khabar mereka tidak boleh menarik balik dah itu punya kandungan tersebut. Itu ialah satu kebaikan dia. Di mana kalau sebagai pengguna kita membaca kandungan mereka, kita memang dipastikan kandungan itu memang benar, okay, atau tidak menipulah maksudnya. Sekiranya berada di dalam social media atau di dalam internet, kandungan-kandungan itu yang ditulis oleh sesiapa pun, okay, mereka boleh tarik. Jadi kadang-kadang mungkin ada berada sana, kalau misalnya kata ada
kesilapan, mereka boleh tarik keluar. Tetapi kalau press reader tersebut kita tidak buat. Kita tidak boleh tarik keluar daripada sana dah. Jadi itu ialah satu kebaikan press reader di punya kandungan. Okay, alright. So dari sini, okay, saya rasa itu yang ada di dalam press reader. Kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan puan-puan boleh tanya. Saya stop sharing dulu dan pergi ke balik sini. Ada apa persoalan tak? Mr. David. Ya, saya Puan Syafara. Okey, nak mohon Mr. David akan lebih terperinci berkaitan dengan penggunaan apps, sebab kadang-kadang ada user tak faham dengan penggunaan apps tu. Contohnya bila dia tak dapat akses dengan menggunakan apps. Okey. Jadi bagi pengguna apps, nombor satu, pengguna mesti mula-mula register dulu lah dalam press reader. Okay, so dia kena download itu punya apps press reader ke dalam mobile mereka. Di dalam mobile bila sudah download, tuan-tuan dan puan akan kena register atau masukkan itu punya username, usually dia punya email dan password lah. Okay, itu punya email dengan password mesti bersama, okay, mesti sama dengan yang anda register ke dalam U-Pustaka. Okay, jadi jangan pergi U-Pustaka, sign in lain punya username dengan username. Lepas tu bila gunakan apps, you gunakan itu punya username yang lain. Jadi itu sebab kadang-kala pengguna dia pakai telefon, dia punya mobile phone, dia ada dia punya email yang berlainan. Jadi bila dia ada berlainan punya email, dia tak boleh sync, dia tak boleh berhubung. Okay, sebab yalah, you tinggal kat rumah yang satu, lepas tu you tanya orang pergi ke rumah yang satu, itu sebab dia tak jumpa. Jadi yang penting sekali ialah mula-mula dari permulaan, downloadkan itu punya apps dulu ke dalam mobile anda dulu dan register, ataupun yang orang yang barulah register dalam itu punya mobile lah. Kalau yang sudah ada akaun, anda boleh masukkan akaun anda dalam sana. Lepas tu bila sudah dah siap, dua cara anda boleh mendapat akses kepada press reader. Nombor satu ialah pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia punya kawasan, buka itu punya apps press reader. Okay, of course you boleh pakai data plan anda lah, tak ada masalah punya. Asalkan you berada itu punya kawasan, okay, di pagar luar pun boleh juga. Tak payah pergi terus masuk ke tengah-tengah ke mana, ke tempat informasi dia. Jadi di kawasan sana boleh dah. Dia punya kawasan sekadar dia boleh lengkap ialah 100 meter punya radius daripada pusat PNM. Okay, jadi walaupun you naik kereta lalu saja, misalnya kata Perpustakaan Negara Malaysia, kalau anda buka itu punya apps, anda dapat akan membaca itu punya surat khabar dengan majalah masuk ke dalam sana dah. Okay, nombor satu. Nombor dua ialah tuan-tuan perempuan boleh masuk ke dalam kawasan Perpustakaan Negara Malaysia, lepas tu menggunakan dia punya wifi. Kalau pakai dia punya wifi, anda juga pun boleh dapat akses kepada press reader. Penting sekali ialah macam saya bincang, ialah anda mesti register ke dalam akaun anda ataupun basically log in lah kepada akaun anda. Okay, yang sama. Okay, satu lagi ialah sekiranya Perpustakaan Negara Malaysia punya U-Pustaka dah naik balik, okay, anda boleh register dalam sana kepada U-Pustaka, lepas tu masuk akan dapat membaca pustakaan press reader punya langkah-langkah macam mana nak masuk ke dalam press reader. Dari sana kalau ikut itu punya langkah-langkah, akan dapat mengaksesi press reader dari luar. Okay, sekiranya anda tak nak datanglah ke sini. Jadi bila anda buat macam tu, automatically you punya mobile phone, okay, yang ada apps tu dia akan detect. Sebab apa dah? Sebab
kalau anda menggunakan itu punya username dengan password yang sama, yang kat dalam studi apps tu dia akan dapat tahu bahawa anda sudah buka dah. Jadi anda akan membaca. Sekiranya tuan-tuan dan puan mengalami masalah, jangan risau. Kita memang ada expert-expert di dalam Perpustakaan Negara Malaysia yang boleh menolong tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah rujuk kepada mereka atau telefon kepada bahagian informasi lah dalam Perpustakaan Negara Malaysia. Okay, alright, jangan risau. Okay, sekiranya kalau tidak boleh selesai, mereka akan berhubung dengan saya akan tolong. Okay. Dari situ. Alright, okay. So saya harap tuan-tuan dan puan boleh kata macam kata nak cakap faham tapi rasa puas hatilah yang kita sebagai rakyat Malaysia ada macam mana pengalaman datang macam ni dan dapat membaca semua surat khabar majalah di seluruh dunia dan juga boleh macam mana kata sharekan dengan keluarga-keluarga tersebut. Alright, okay. So tolong bawakan kepada semua keluarga-keluarga, kawan-kawan sekitar anda. Jangan melepaskan peluang inilah. Okay, alright. Baik, Puan Syafara ada apa lagi tak? Atau Puan Rosmani? Ada soalan tu, Mr. David. Oh ya, okay. Macam mana nak translate surat khabar ke bahasa yang lain? Macam tadi dia terlepas agaknya. Macam mana nak translate? Boleh, saya boleh tunjuk sekali lagi, jangan risau. Okey. Terima kasih. Tak apa, sama-sama. Terima kasih. Okey, saya akan cuba present sekali lagi. Tak maaf. Sekejap. Saya akan tunjuk sekali lagi. Okey. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, okay, soalan dia ialah sekiranya, bateri tak nak habis dah. Okay, sekiranya kita baca surat khabar dengan majalah, okay, nak tukar kepada bahasa-bahasa tersebut. Tadi macam saya kata, kita hanya boleh tukar kepada bahasa Inggeris, tapi kita memang ada dalam perbincangan untuk meletak bahasa Malaysia, okay, dan bahasa Indonesia dalam press reader. Itu masa akan datang lah, okay, masa depan. Tapi kita dalam perbincangan dengan press reader. Okay, tetapi buat sementara ni kita hanya boleh tukar kepada bahasa Inggeris dan seterusnya bahasa-bahasa yang lain lah. So sekiranya misalnya kata, okay lah, saya pergi balik kepada yang kita tunjuk. So seperti yang misalnya Sinchu Daily. Okay, kita buka. Dan minta maaf hari ni internet dia lambat sikit hari ni. Okay, misalnya kata kalau kita buka ni, kalau kita tengok kat sini lah. Okay, kita nak baca ni, read now. Dan misalnya kata kita baca, kita tengok. Okay, alright. Macam saya kata, saya memang anak Malaysia lah. Bahasa Cina pun tak tahu macam mana baca. Belajar dalam sekolah kebangsaan. Jadi saya akan tekan, misalnya kata saya akan pergi, kalau tuan-tuan tengok dia kalau tuan-tuan pergi menuju ke macam tiap-tiap artikel punya tajuk tu, tuan-tuan akan dapat tengok dia akan tukar kepada warna hijau sikit. Mungkin sekarang kat sini tak nampak lah, tetapi kalau tuan-tuan cuba akan dapat masuk dalam sini. So misalnya kata saya pergi ke sini, saya tekan. Okay, dan kalau saya pergi sini, saya tekan dia punya tajuk. Dia akan susun kepada itu punya artikel ringkas tu dalam sini. So misalnya kata, okay, saya nak tahu apa dia punya, apa yang ditulis di dalam sini. So kalau tuan-tuan tengok kat sini, ada 3 butang kat sini. Okay, 3 butang. Kalau tekan 3 butang tu, okay, 3 butang tu anda dapat melihat dia punya translate kat bawah, sebelah bawah sini. Okay. Jangan risau, ini punya 3 butang, dia ada di sebelah hujung juga, nanti saya tunjuk. So senang je, kalau nak translate, tekan dia punya translate artikel. Di sini dia akan susah atur dia punya bahasa-bahasa tersebut. So, maaf, kalau misalnya kata Perpustakaan Negara Malaysia ada member-member atau
ataupun sesiapa yang dapat melawat dan menggunakan press reader di kawasan dan ingin nak baca, seterusnya dia orang boleh pilih lah dia punya perbahasan dia terus lah dalam sini. Okay, so semua kat sini lah. Jadi sekiranya saya nak baca, okay, saya tekan kepada English. Misalnya kat sini ya, saya tekan English. Apa yang berlaku? Press reader punya translator dia akan translate kepada bahasa Inggeris di sini dah. Artikel dah translate. So kita boleh baca lah. So apa beza dia daripada translator-translator yang lain ialah kita punya translator memang boleh kata kita akan ambil dia punya perkataan tu dan ayat-ayat yang berada di perbahasan yang lain dan tukarkan dengan yang memang menenangi apa yang mereka tulis dalam bahasa mereka. Jadi kadang-kadang kita pakai Google, dia punya Google Translator. Kalau ditukar, dia memang bukan yang apa yang dimasukkan oleh bahasa yang itu. Tetapi dengan ini kita menggunakan kita punya translation memang sebulat-bulatnya sama. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan jangan risau dari segi kalau aku tukar macam ni betul ke dia cakap macam tu. Jangan risau sebab ini memang kita akan ada expertise yang ada di bahagian press reader akan mengesahkan semua ni dalam dia punya translation tersebut. Jadi senanglah, jadi translate. So misalnya kata tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah dia punya translation kat sini. Okay? Itulah cara dia macam mana nak translate. Dan sekiranya kalau tuan-tuan baca, kalau tak bacalah, kalau tengok kat, sampai ke hujung kat sini kan, dia boleh apalah, sini pun ada dia punya translation. Dia boleh tekan, dia punya 3 butang tu, lepas tu pergi ke bawah, translate artikel, nak pilih apa dia punya bahasa, tekan English, dia akan tukar. Macam tu. Senang aja. Okay. So kalau sesiapa yang pandai pakai Instagram lah, TikTok lah dan seterusnya lah, saya rasa tak ada masalah lah untuk kalau nak menggunakan press reader tersebut. Okay. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sesiapa ada apa-apa persoalan tak? Minta maaf saya tak nampak itu punya persoalan kadang banyak cepat dia gerak naik atas tu. Puan Rosmani ada apa lagi tak di kalangan audience ada persoalan tak? Saya tengok Cik David, Ya. Yusmila bagi tahu tapi saya punya tak ada function translation artikel. Kenapa dia kata? Pelik. Okay, satu lagi kalau tak ada function translate, kalau pakai handphone, kalau pakai dia punya apps, okay, tolong update itu punya apps, okay, kena update lah. Kalau pakai itu punya web browser, sepatutnya ada dia punya translation. Tetapi kadang-kadang pun tengok surat khabar majalah apa yang anda pilih. Sebab ada yang surat khabar majalah dia tak tukar kepada itu punya bahasa, dia memang tak ada lah. Tapi bagi saya bahasa Inggeris, okay, boleh tukar kepada bahasa Cina. Lepas tu bahasa Cina boleh tukar kepada bahasa Inggeris. Dan bahasa Perancis kepada bahasa Inggeris, Jerman, seterusnya lah dalam sana saja. Tapi bukan semualah yang boleh tukar lah. Okay. Itu yang kena tengok lah. Dia punya artikel apa yang bahasa apa yang dia tukar tu. Okay, ada apa-apa lagi soalan tak Puan Rosmani? Saya tengok dulu Mr. David. Tak ada ni. Kita function, ada function apa ni? Oh, ini bukan. Lebihnya kepada ECGL ni. Nanti ECGL ni macam mana ni Mr. David? ECGL. Okey, nanti seperti yang saya kata, bagi sesiapa yang register dalam kat sini dalam itu punya kita punya latihan, bagikan itu punya maklumat kepada saya akan uruskan itu punya ECGL kepada mereka lah. Kita akan, tapi bagi saya masa lah, okay, dalam seminggu inilah
Okay, saya akan uruskan. Ada satu lagi ni daripada pusat sumber, tak tahu pusat sumber mana. Dia beritahu saya dah buka akhbar dalam press reader tapi tiada button read. Hanya ada button add to publication. Apa sebabnya? Soalan dia. Okay, kadang-kala kalau internet tak begitu kuat, dia memang tak pop up kat sana. Kena refresh balik. Ataupun kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau menimbul masalah ni, tolong pergi ke cookie kan. Okay, tiap-tiap satu web browser dia ada cookie. Kadang-kadang cookie dia terlampau banyak dalam itu punya peralatan, akan tergendalakan itu punya web browser punya fungsi. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan pergi ke cookie, kat sebelah kanan dia adalah dia, semua orang akan tahu punya lah. Tekan kat sana, tolong buangkan semua cookie. Lepas tu refresh balik, nanti cuba sekali lagi. Mustahil kalau tak ada yang read kat sana. Puan Yusmila pun dah tanya lagi. Bahasa Melayu memang tak ada ya untuk translate. Okay. Macam saya bincangkan baru saja, okay, kita sedang kerjasama dengan press reader. Sebab apa dah? Sebab di kalangan misalnya kata di antara Asia Tenggara, populasi yang baca, yang minat membaca tu of course dari segi Malaysia dengan Indonesia lah. Jadi Indonesia punya bahasa dengan bahasa Malaysia memang terdekatlah sikit lah. Jadi itu sebab press reader akan mengambil ini punya peringatan dan akan cuba meletakkan itu punya bahasa-bahasa tersebut untuk kita punya negara lah. Itu bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Tapi saya minta tuan dan puan-puan bersabar, dan bila kita dah melanjutkan itu punya pertukaran bahasa, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, harap yang bertanya tu dapat berpuas hati lah dengan jawapan tu kan. Tapi bagi saya buat sementara kita sebagai masyarakat Malaysia, kita mesti cuba guna dah bagi wawakan kepada semua masyarakat. Jadi lebih banyak orang menggunakan itu punya kandungan dalam press reader. Jadi senang bagi saya menolak press reader, okay, atau menekankan press reader untuk mengeluarkan itu punya translation kepada bahasa Malaysia. Bagus. harap menjadilah. Semua kena bagi kerjasama lah untuk dapatkan. Ya, betul. Okay, seterusnya. Tak pasti, tadi dah ada tanya ke pasal ada, dia kata apa, saya, bukan ni, inti Mr. Steven Lim. Dia kata I click and message. Mr. Steven Lim memang pengguna yang orang kata yang suka tengok press reader ni dekat PNM ni, Mr. Steven Lim. Steven Lim atau Steven Sim? Tulis kat sini, I click and message say your connection is not private. Why? Dia kata. Not private. Dia beri soalan apa dia, Puan Syafara? Sekali lagi. Dia kata, I click and message say your connection isn't private. Why? Dia kata. Isn't private ah? Saya pun tak faham. Patutnya lebih panjang lagi soalan tu. Mungkin boleh tak suruh dia tulis kepada Pusakaan Negara Malaysia, kepada Puan. Nanti rujukan kepada saya akan tengok. Okay. Mr. Steven, kalau boleh buka mic, boleh bercakap dengan Mr. David. Senang. Boleh. Sebab pengguna setia kan, mesti tak malu punya. Jangan malu-malu. Nanti sesat jalan. Kalau sesiapa yang ada, tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, boleh tanya sekarang, jangan risau. Ni saya cuba add perpustakaan APRM, dia kata saya cuba add to my publication, kenapa terus keluar page yang kena sign in tu? Saya buka presiden melalui pustaka, tak boleh lah sekarang ni. Yelah. Sementara sebab kalau di sebelah luar tu, kalau tak register masuk dalam e-pustaka, memang buat sementara dia tak boleh masuk ke dalam press reader. Ya.
Jadi adakah akses presiden hanya untuk pengguna DPNM saja? Tak, presiden boleh digunakan selagi kita menjadi pengguna U-Pustaka. Ya, betul. Kan? Cik Devi? Ataupun rajin-rajin pergi ke Pusaka Negara Malaysia. Aku dah jauh, nanti susah nak datang. Yalah, Kan? tapi yang sekadar yang tinggal berdekatan tu kalau boleh hujung minggu boleh bawa keluarga pergi ke Pusaka Negara Malaysia, bukan saja baca press reader tapi memang boleh merujuk kepada semua bahan-bahan yang lain di dalam Pusaka Negara Malaysia, kan? Betul tak, Puan? Ya, betul. Betul. Bagus promosi tu. Mestilah promosi kepada kau bagi Pusaka Negara Malaysia, kan? Ya, terima kasih presiden. Okey, sambung lagi Cik David kalau ada. Ni ada satu lagi ni Cik Ros yang Ya. Puan Rozi Hamin. Adakah akses press reader hanya untuk pengguna PNM sahaja? Ya, tadi dah beritahu dah. Dah bagi tahu. Selagi kita menjadi ahli pustaka, kita memang free Boleh access. guna di mana-mana sahaja. Di mana sahaja. Ya. Atas katil, tengah nak makan, semua free. Healing, semua boleh. Tengah healing, pandang atap atau pandang ceiling, boleh buka e-pustaka dan masuk ke dalam penggalan data yang ada, terutama press reader. Ya. Jadi bagi kita sebagai masyarakat, kita memang galakkan kita punya masyarakat untuk membaca kandungan yang sah, okey. Jadi kita kena macam mana kata memberi itu penelitian kepada apa yang akan timbul di seluruh dunia di punya berita-berita tersebut. Jangan saja hanya dengar daripada social media dan seterusnya. Apakah dia punya kandungan itu datang dari mana, itu yang penting sekali. Jadi menggunakan press reader itu ialah boleh kata kita punya kandungan memang sah daripada penerbit-penerbit yang terkenal di seluruh dunia. Jadi mereka tidak boleh menulis satu artikel atau berita yang macam mereka kata dalam bahasa Malaysia yang false, yang tak teliti. Itu yang penting. Okey, Mr. David, saya nak jawab satu soalan dari pusat sumber. Masalah dengan U-Pustaka sekarang bermaksud pengguna di luar PNM memang tidak boleh akses bahan presiden secara percuma. Okey, macam ni, saya nak maklumkan kepada semua, sekarang ni kita ada problem berkaitan dengan pengaksesan melalui U-Pustaka. Faham? Melalui portal U-Pustaka yang www.u-pustaka.gov.my. Jadi buat masa sekarang ni pihak BRSP tengah bertungkus lumus untuk menyelesaikan masalah ini. Walau bagaimanapun sebab kita bagi juga taklimat ni berkaitan dengan press reader, cuma bagi masa untuk kami selesaikan masalah, BRSP selesaikan masalah ini. Jadi nanti bila boleh guna, nanti tuan-puan dah ada maklumat untuk mengguna press reader. Sebab masa sekarang ni kalau dekat luar apa-apa pakalan data, 22 pakalan data di dalam portal U-Pustaka tu, ada setengah pengguna boleh akses, dia tak stabil tau. Ada setengah boleh akses, ada setengah tak boleh akses portal. Okey. So sekarang ni bagi masa kepada pihak PNM, BRSP terutamanya untuk selesaikan masalah ini dan kita akan bagi tahu melalui portal U-Pustaka dan juga PNM setelah selesai masalah ini. Bukan tak boleh masuk, ada setengah kat luar boleh masuk, ada setengah tak boleh masuk. Dia tak stabil sistem dia. Itu saya nak maklumlah, takut nanti ada kata tak boleh masuk, tak boleh ni, tak boleh ni. Masalah sekarang ni di dalam portal U-Pustaka. Untuk mengguna 22 pakalan data di dalam portal U-Pustaka secara percuma, perlu menjadi ahli U-Pustaka dan kena melalui portal U-Pustaka jika ada di kalangan pangkalan data tersebut tidak menggunakan apps. Kena faham maksudnya ibaratnya pintu gerbang untuk menggunakan maklumat ini ialah melalui portal U-Pustaka. So sekarang ni portal U-Pustaka ada problem. Minta je sebaik tuan-puan bersabar dulu sehingga masalah ini diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih Puan Safara. Okay. Menitikan itu punya maklumat.
Jadi Rosmani, ada apa lagi persoalan tak daripada kita punya kalangan pengguna? Sekarang tak ada lagi, semua rasanya tengah menunggu-nunggu kuis dan Oh. hadiah yang bakal Okey. yang ditawarkan oleh pihak press reader. Terima Jadi, kasih okey. terima kasih buat Encik David, terima kasih PNM. Rasanya dia orang ni dah tunggu dah ni, lama tunggu ni. Okey, jadi bagi saya disebabkan selalunya tiap-tiap tahun kita ada kuis dan seterusnya, dan saya ingin sebab kita adalah satu masyarakat yang macam mana kata yang maju. Okey, satu masyarakat yang maju dan sebagai seorang rakyat Malaysia, kita selalunya memang pintar dari segi menggunakan cara-cara macam mana kita berhubung dengan kalangan-kalangan masyarakat di seluruh dunia. Jadi bagi saya kuis memang macam seperti yang tanya soalan, lepas tu jawab soalan dan seterusnya. Ini di antara satu di mana kita hanya di macam mana satu grup saja yang kita tahu. Jadi hari ini saya nak buat satu cara macam mana kita nak menunjuk masyarakat dunia, okey, di mana kita sebagai rakyat Malaysia, kita memang pintar dari menggunakan social media tersebut. Nah, jadi saya memang tahu sekadar daripada semua orang di Malaysia, okey, memang pandai menggunakan social media, okey, tak kisahlah IG ke, Twitter ke, X ke, Facebook ke, yang bagus sekali ialah itu punya TikTok lah seterusnya. Okay, jadi kita memang ada semua influencer di Malaysia terusnya. Jadi hari ini saya nak minta para peserta tuan-tuan dan puan-puan, okay, untuk menyenangkan saya memberi hadiah-hadiah tersebut. Okay, tunjukkan satu hadiah dulu . So saya akan bagi macam mereka kata 10 pemenang di sini. Sekiranya mereka boleh menang dari segi macam mana katakan mewawarkan press reader kepada masyarakat. Jadi cara dia macam sebegini. So sesiapa yang boleh pakai TikTok lah, boleh pakai TikTok. Kalau TikTok dan social media lain, saya rasa penting sekali lah TikTok lah. Jadi buat satu TikTok punya macam mana kata dia punya video, yang pendek lah, tak payah panjang-panjang sangat, lebih kurang tak sampai 1 minit pun. Macam mana menggalakkan kita punya masyarakat membaca surat khabar dengan majalah yang betul. Alright. So dari sekadar semua kalau mereka menggunakan TikTok mereka sendiri dan mewawarkan, kena letak. Saya akan sharekan sini. Lah, ini panggil macam competition lah. Jadi tuan dan puan-puan kena hashtagkan press reader, #PNM, #UPustaka, #Malaysia. Lepas tu kalau sudah habis buat itu punya, mulai dari sekarang lah, kalau habis buat itu punya TikTok, boleh emailkan itu punya TikTok punya link kepada marketing@ubsm.com.my. So saya punya marketer kat sebelah sana dia akan kumpulkan. Kita akan bagi sampai 24, rasanya cukup masa tu 1 minggu tu. Alright, untuk kumpulkan semua itu punya maklumat. Sesiapa yang mendapat macam kata view yang terbanyak sekali, mereka akan menang itu punya hadiah-hadiah tersebut lah. Alright. Jadi hadiah-hadiah tersebut ialah saya akan tunjuk ini ialah flash UBSM. Flash. Ini memang special. Ini punya flash. Kalau tuan-tuan puan-puan masuk air kat dalam sini, dia masuk air dalam sini, lepas tu sudah masuk, kalau tutup dia punya penutup tu, boleh nampak dia ada sekejap.
Kalau tuan-tuan boleh nampak, dia ada dia punya apa? Oh, maaf. Ya. Ada nampak dia punya, terbalik pula. Ada nampak dia punya apa? Dia punya suhu. Ada satu daripada pengguna kat sini nampak suhu. Suhu. Jadi siapa okey. Saya pun ada baju, okey, baju kita punya UPS, okey. Jadi sesiapa yang 5 yang peserta yang menang atau mendapat banyak punya view, okey, yang terbanyak punya view, 5 peserta saya akan hantar ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menang tu. Okay. Yang 5 lagi tu saya akan bagi apalah itu punya t-shirt. Okay, Unis Tipu Store punya t-shirt. Alright. Okay. Jadi cuba, okay, kalau tuan dan puan-puan buat itu punya TikTok dan tak payah, misalnya saya kata tak payahlah panjang sangat. Cuba pendekkan sebab satu, saya punya pembelajaran dari segi social media, seseorang yang melihat atau membaca kandungan social media ni, dia punya tahap masa memang pendek. Sekurang-kurangnya lebih kurang 1 minit. Jadi dari kita sepersefahaman, okay, kita tak payah memberi itu pun maklumat panjang sangat. Kita hanya buat lebih kurang, kalaupun setengah minit pun bagus juga. Tapi pentingnya kandungan dia dapat diluahkan ke depan kepada semua masyarakat, dapat disambut oleh masyarakat tersebut. Jadi ini adalah satu cara macam mana kita nak mempromosikan kita punya intellectual dan seterusnya kepada masyarakat. Ini pun bagus juga di mana di seluruh dunia mereka akan tahu, oh, Malaysia memang boleh kata maju ke depan, okay. Masyarakat dia baca press reader, masyarakat dia tahu macam menggunakan itu punya kandungan tersebut. Masyarakat ini berintelektual tinggi dan seterusnya. Okay, itu yang penting yang saya nak. Itu sebab saya nak minta kita punya para peserta, okay, menolong menghebohkan, okay, sebagai rakyat Malaysia, kita memang berintelektual yang tinggi. Alright? Okay. So itulah daripada saya. Kalau ada apa-apa lagi persoalan daripada kalangan-kalangan peserta, masih lagi boleh tanya. Puan Masing-masing dah faham, sediakan satu konten TikTok macam Cik Muhammad Jeffrey share ni, sediakan satu konten TikTok dengan hashtag Malaysia, PNM, Presiden dan Pustaka. Hari tutup ni 24/1/2024 dan emailkan TikTok yang dah sempurna ni kepada Mr. David sendiri dan juga marketing@ubsm.com.my. Betul? Betul. Okey. Boleh share dan sampaikan kepada yang lain. Kita ada pertandingan membuat menyediakan satu konten TikTok dengan berkonsepkan presiden sendiri kan. Ya. Dan jangan lupa hashtag Malaysia, hashtag PNM, hashtag Presiden dan hashtag Pustaka. Okey. Penting sekali lah hashtag Malaysia. Jadi supaya bila TikTok ini dah heboh ke sebab kadang-kadang kita tak tahu mungkin negara-negara lain atau Malaysia, kalau dia hashtag Malaysia dapatlah melihat kita punya TikTok seterusnya. Okay, kita pun perlu macam mana kata mempromosikan negara kita lah, okay, sebagai rakyat Malaysia. Alright. Rasanya semua dah faham tu. Okay, baik Puan. Tunggulah. Kita tunggu nanti. Tunggu, ya. Boleh. Ya. Ada soalan lagi ke? Ni ada satu pertanyaan ni, ada ke, boleh ke? Hashtag Malaysia Madani. Boleh juga kalau hashtag Madani. Harap-harap kita punya Perdana Menteri dapat melihatlah kita punya TikTok juga. Ya, kita dihebahkan. Yang dihebahkan rata alam. Ya, betul. Ya. Ada lagi ke soalan? Mari saya cari dulu
Puan Syafarah ada soalan ke tadi? Sorry. Nanti kan Mr. David bila dah ada pemenang tu, nanti senarai pemenang tu bagi kepada kami ya. Ya, boleh Puan Syafarah. Saya akan usahakan. Ada soalan daripada Puan Ni Azliza binti Mustafa, ditanya newspaper lama pun boleh akses juga ke? Saya terlepas pandang tadi, dia kata mungkin dia terlewat masuk ke? Tak apa. Jadi begini, kalau Puan masuk ke dalam tiap-tiap satu punya surat khabar atau majalah, dia ada dia punya tarikh kat dalam sana. Jadi Puan boleh tekan dia punya tarikh, lepas tu boleh rujuk 3 bulan sebelum tu. Dia ada dia punya archive 3 bulan sebelum tu. Jadi boleh baca dia punya surat khabar majalah, misalnya kata sekarang bulan 1 kan tahun 2024. Jadi bulan 10 tahun 2023 anda boleh dapat membacalah surat khabar itu. Nak saya tunjuk? Boleh juga. Okey, saya masuk dulu di sini. Kejap. Okey. So Puan kalau tengok kat sini kan, misalnya kata, saya dah masuk ke dalam sini. Okey. Dan misalnya kata saya nak masuk majalah Metro. Katakan saya nak rujuk balik saya punya surat khabar yang 3 bulan lalu tu. Okey. Cara dia kalau Puan masuk tiap-tiap satu punya surat khabar atau majalah akan dapat melihat dia punya tarikh kat sini. Dia punya panggil kalender kat sini. Okey. Jadi kalau puan-puan kalau tuan-tuan dan puan-puan tekan dia punya tarikh, dia akan keluar dia punya dia punya kalender. Jadi puan-puan boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke arrow kat sini, tekan, rujuk balik ke muka surat. Okey, sampai ke Oktober. Okey, katakan Oktober 1. Okey. So pilih dia punya tarikh. Okey, kat sini senang aja pilih dia punya tarikh. Dan apa yang berlaku ialah presiden akan tarik itu punya surat khabar yang anda nak rujuk lah, itu punya tarikh dari sana. Dan terus pergi read now. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat baca yang 3 bulan lalu tu. Lagi satu saya nak bagi tahu ialah, satu saya pun terlupa nak bagi tahu. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan apps bila nak membaca surat khabar dengan majalah, dia berbeza daripada social media dia punya web browser kat sini yang pakai kat atas laptop atau desktop. Okey, kalau pakai app, bila tuan-tuan dan puan-puan pilih itu punya surat khabar dengan majalah, nak baca tu, dia akan masuk semua itu punya surat khabar dengan majalah ke dalam mobile punya memory. Jadi berapa banyak surat khabar dengan majalah yang anda dapat simpan dalam mobile anda atau tablet anda terpulang kepada saiz memori yang ada di dalam handphone atau tablet. Jadi bila dah masuk ke dalam sana, tuan-tuan dan puan-puan bila misalnya kata pergi kat mana yang tak ada internet, anda masih lagi boleh membaca itu punya surat khabar majalah di mana-mana juga. So misalnya kata kalau anda terbang ke misalnya kata ke Kuching ke, Kota Kinabalu ke, atau pergi ke Indonesia ke, atau pergi ke Turki ke, macam mana. Okey, dalam kapal terbang anda boleh membaca surat khabar majalah tersebut. Tetapi yang penting sekali ialah download dulu ke dalam mobile dulu. Bila sudah download, anda dapat membacalah terusnya dalam sana. Okey, itu minta maaf saya terlupa satu lagi yang tu. Okey. Saya nak tambah sikit je untuk pengenalan sikit je untuk bagi maklumat bagi para peserta yang baru mengenali U-Pustaka. Okey, dalam U-Pustaka ni kita ada banyak lagi pangkalan data yang boleh diakses secara percuma
iaitu perpustakaan digital, kita panggil online database. Dan melalui pustaka juga tuan-puan semua boleh membuat pinjaman buku iaitu lebih kurang 2.9 juta bahan bacaan yang boleh dipinjam melalui 12 ahli konsortium. Maksud di sini buku fizikal akan dihantar ke rumah anda. So tuan-puan boleh explore dulu pakalan data portal YouPustaka, and then nanti boleh tengoklah apa yang ada kat dalam tu. Kita ada pinjaman buku secara fizikal dan juga kita ada pinjaman buku secara online. Terima kasih. Okey. So, ada apa-apa lagi persoalan tak? Dia ada. Sebab Ada. tengah hari. So jelas yang dekat perpustakaan desa, perpustakaan guna sama, perpustakaan negeri dan seluruh warga perpustakaan bolehlah wawarkan maklumat ini kepada komuniti di tempat masing-masing, masyarakat di tempat masing-masing. Maklumat ini secara percuma. Terima kasih. Ya, betul. Betul tu, yang penting kena menjadi ahli berdaftar YouPustaka. Semua tu boleh didapati secara percuma. Mana-mana saja perkara data yang ada dalam portal YouPustaka. Okay. Baik. Terima kasih kepada Puan Rosmani, Puan Syafara dan pihak Perpustakaan Negara Malaysia tetap ini lanjutkan ini punya latihan lah hari ini. Jadi dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada para peserta semua menyertai latihan ini juga. So harap-harap kita sebagai rakyat Malaysia memang kita bertuah dan bangga macam nak kata berbangga untuk meneruskan kita punya intelektual di negara ini dan bagi tahu dunia ni kita sebagai rakyat Malaysia memang pintar dalam social media. Social media dan juga kita bukanlah terbelakang sangat pun. Kita masih lagi membaca tu ramai yang membaca, bukanlah. Ya, betul. Bagi saya pun kita memang masyarakat yang membaca sebab bagi saya kalau kita pergi tiap-tiap tahun kita pergi ke pesta antarabangsa Kuala Lumpur, kita pergi tengok. Bagi saya kita tengok masyarakat kita memang suka membaca. Kalau tidak you tak akan tengok macam budak-budak semua dengan keluarga datang beli buku dan seterusnya. Jadi saya pun rasa bangga juga dari segi kita punya masyarakat. Kadang-kadang satu hari ada 1 juta punya pelawat yang datang ke kita punya pesta setiap tahun. Setiap satu mereka akan pegang satu beg buku semua dan seterusnya. Gembira kan kita berbangga sebagai rakyat Malaysia yang menjadi masyarakat bermaklumat dan berilmu kan. Betul. So harap kita akan teruslah dari situ. Tak apa, letak dulu. Ni lampu dah mati, tak boleh. Tak boleh bagi dia. Ramai dah ni yang dah cross line dah ni. Nanti kalau tak ada apa-apa lagi Cik David, boleh kita dululah, kita tangguh dululah kita punya sesi latihan pada kali ni. Baik. Dan kita ada lagi siri-siri latihan yang akan kita kendalikan selepas ni kan. Boleh. Nampaknya alhamdulillah hari ni satu permulaan yang baik untuk Presiden juga.
Dan terima kasih kepada penglibatan semua peserta, mana yang baru, mana yang lama juga. Terima kasih kerana sentiasa menyokong PNM ya, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti eksplorasi digital, mana-mana pangkalan data, dan semoga ia berterusan seterusnya pada yang siri akan datang lah. Dan kita minggu depan kita ada lagi satu ya, latihan pangkalan data bersama EBSCO host. Harap semua yang ada di sini hadir juga untuk sama-sama kita berkongsi maklumat yang ada. Terima kasih juga kepada Encik David ya, David Chu daripada UBS kerana sentiasa ya semangatnya tu yang kita puji ya, semangat dan memberikan bersungguh-sungguh penerangan tu yang semua alhamdulillah semuanya puas hati. Terima kasih juga kepada tim saya, Puan Syafara, Puan Zina dan rakan-rakan lain di PSE yang membantu dalam pengendalian sepanjang program ini berlangsung. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam sesi yang lain pula bersama pangkalan data yang lain. Iaitu saya Rosmaini Salihuddin, wakil PSE dan juga PNM mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa lagi. Bye. Bye, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Ini tak